Itu tips-tips pembelajaran secara dalam talian dan talian kelinga. Baik, bersama dengan tetamu kita menerusi talian yang telah pun pihak penerbit hubungi, iaitu bersama dengan Yang Mulia Awang Haji Muhammad Khairul Izzam bin Sulaiman, merupakan pegawai unit kaunseling Jabatan Sekolah-Sekolah, di mana pada pagi ini kita akan memperkatakan mengenai dengan tips-tips pembelajaran secara dalam talian dan talian kalinga. Iya. Bersama dengan tetamu kita iaitu Yang Mulia Awang Haji Muhammad Khairul Izzam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Daud dan Atul. Apa khabar tuan? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baik, sesuai dengan kita berada ya di musim pandemik begini ya. Kita amat sesuai sekali ya. Khususnya kepada pendidik dan juga tentu sekali kita fokuskan pada anak-anak murid kita ataupun penuntut-penuntut ya. Tips-tips pembelajaran secara dalam talian dan juga talian kelinga ini mungkin ya Atul, saya serahkan pada Atul. Jadi mungkin cikgu boleh menerangkan mengenai peranan unit kaunseling Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan. Silakan cikgu. Okey, baiklah, terima kasih Atul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali saya bagi pihak Kementerian Pendidikan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Radio Televisyen Brunei, khususnya pihak Rampai Pagi kerana bersedia menjemput saya dalam wawancara pada pagi ini ya. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut peranan unit kami, ada baiknya saya menerangkan sedikit secara ringkas mengenai unit kaunseling. Unit kaunseling merupakan salah satu unit di bawah bahagian hal ehwal pelajar Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan yang bertempat di Blok 2J2, tingkat 2, Jalan Jawatan Dalam, bangunan kondominium Tong Sumping. Moto yang dipegang oleh unit kami adalah pemedulian pelajar keutamaan kami. Okay. Seterusnya, peranan utama unit ini adalah memberikan perkhidmatan kaunseling dan bimbingan kepada pelajar-pelajar di sekolah-sekolah negara Brunei Darussalam. Di samping itu juga menyediakan program-program berusahakan motivasi, akademik, kesedaran dan kepimpinan. Sebagai contoh, memberikan khidmat kaunseling, ceramah-ceramah motivasi, program sinar, program kesedaran, raising awareness on social factors dan pembimbing rakan muda, sebaya dan remaja. Itulah sedikit peranan unit kaunseling yang boleh saya terangkan. Baik. Yang Mulia, Cikgu mungkin dapat menjelaskan juga, kita ingin berkongsilah ya mengenai dengan garis panduan pembelajaran dalam talian ini, mungkin dapat dijelaskan secara rincinya, silakan. Okey, seperti yang kita ni sedia maklum bahawa pada masa ini negara kita ni dilanda penularan semula wabak COVID-19. Jadi ini salah satu usaha Kementerian Pendidikan bagi menyokong dan menyahut saranan dari Kementerian Kesihatan dalam membendung penularan wabak COVID-19 ini dan menjaga keselamatan pelajar-pelajar kita ni adalah dengan mengadakan sesi pembelajaran di rumah secara dalam talian. Ini ada beberapa panduan yang pelajar-pelajar boleh ikuti ketika pembelajaran dalam talian. Seperti yang pertama, ikuti jadual waktu harian. Jadi macam di sekolah ada jadual-jadual waktunya tu. Jadi ikuti saja seperti biasa. Selepas satu, sedia awal untuk pembelajaran tepat pada waktunya. Ini berguna. Ini sekurang-kurangnya 10 hingga 15 minit tu sedia awal, takut nanti ada technical problem yang tidak dapat dijangka ketika itu. Kedua, sediakan semua keperluan sekolah sebelum pembelajaran bermula. Jadinya segala pen, pensel, buku-buku teks disediakan awal. Kalau ada guru-guru yang menghantar melalui email kerja-kerja yang belum berprint, diprintkan di awal. Jadinya sediakan lebih awal supaya kita ni anak-anak boleh fokus dalam pembelajaran pada pagi itu. Yang ketiga, cari tempat yang tenang agar dapat menumpukan perhatian. Ini bagi mengelakkan daripada gangguan ketika pembelajaran berlangsung. Pastinya kalau ada gangguan,
hilanglah tumpuan anak-anak. Jadinya guru payahkan mengawal pada ketika itu pasal ia dalam talian. Yang keempat, pastikan berpakaiannya sesuai. Sama macam apabila kita belajar di sekolah. Pakaian kemas. Jadinya apabila belajar dalam talian, guru dan rakan-rakan ada dalam sana. Ini pastikan berpakaian yang selesa, sesuai dan menutup aurat. Yang kelima, kekalkan berada di mod senyap sehingga giliran auda untuk bercakap. Ini adalah penting. Suasana pembelajaran dalam kelas berbeza apabila pembelajaran dalam talian. Kerana kalau dalam kelas, guru senang mengawal anak-anak murid di kelas tersebut. Kalau dalam talian, jadinya ramai pelajar-pelajar yang inginkan bercakap, jadinya mana satu pelajar-pelajar itu yang akan bercakap. So, payah guru akan berdetek. So, pastikan dalam mod yang senyap dan juga ia boleh menghindari dari bunyi-bunyi yang adalah gangguan yang contohnya ada teman drill pagi-pagi itu. Jadinya sekarang mengganggu pengajaran guru pada ketika itu. Seterusnya yang keenam, angkat tangan jika hendak bercakap. Jadinya anak-anak dalam mod senyap. Jadinya kalau akan bercakap, jadinya sila angkat tangan. Angkat tangan sehingga cikgu menyebut nama kamu, baru boleh buka mod senyap itu dan boleh bercakap. Itu caranya. Okay. Seterusnya yang ketujuh, berikan tumpuan dan dengar apabila guru mengajar. Ini adalah penting. Kita ni perlu beri tumpuan 100% dalam pengajaran guru ketika dalam pembelajaran guru. Yang ke-8, jangan berjalan dengan gadget auda. Pastikan duduk di satu tempat. Ini nanti susah bagi guru-guru untuk mengawal kalau anak-anak berjalan ke sana kemari. Jadi pastikan duduk satu tempat. Pastikan di sana sajalah tempat. Jangan bergerak-gerak. Okay? Yang ke-9, tidak dibenarkan makan ketika kelas berlangsung. Artinya sama macam di sekolah, apabila pembelajaran berlangsung, tidak dibenarkan untuk makan. Kalau lapar, pastikan makan awal sebelum pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir, kepada ibu bapa, terima kasih menjadi pemerhati yang tenang. Silent observer, pasti ada ibu bapa yang berada di rumah, work from home. Jadinya mereka ni menolong di belakang tabir, membantu anak-anak bistorang yang belajar di rumah ketika itu. Jadinya terima kasih kepada ibu bapa. Jadinya tolong bantu sekiranya terdapat kesulitan teknikal pada anak-anak bis kita. Ini adalah beberapa panduan yang boleh anak pelajar-pelajar ikuti ketika pembelajaran dalam talian. Jadi di sini cikgu, bagaimana pelajar dapat memotivasikan diri ketika pembelajaran secara dalam talian ini? Okey, untuk pelajar kekal bermotivasi ketika pembelajaran dalam talian, pertama sekali perlulah mewujudkan persekitaran pembelajaran yang positif di rumah. Cari tempat yang kurang gangguan. Seperti yang saya katakan tadi, carilah tempat-tempat yang kurang gangguan kerana ia boleh mengganggu fokus anak-anak belajar. Yang kedua, tentukan maklumat untuk menyelesaikan kerja sekolah atau kerja rumah pada waktu tertentu. Jadi jangan biarkan kerja sekolah ataupun kerja rumah ini berbuat. Jadinya tentukan maklumat. Jadi hari ini saya perlukan siapkan kerja ni, English contohnya, Maths contohnya. Jadinya tentukan maklumat anak-anak di rumah. Yang ketiga, terlibat aktif dalam kerja sekolah dengan rakan sekelas dalam talian. Dengan seseorang yang sudah biasa ulang kaji pelajaran. Jadinya ini sama seperti masa di sekolah. Kadang-kadang ada pelajar-pelajar itu mengulang kaji bersama rakan-rakannya. Ada grup-grupnya. Jadinya anak-anak boleh buat seperti itu tetapi melalui secara talian. Jadinya sana ada rakan-rakan. So, anak-anak boleh mengulang kaji
secara dalam talian boleh buat discussion dan membantu rakan-rakan yang lain. Okay. Yang keempat, tetapkan sasaran atau maklumat yang boleh dicapai untuk hari tersebut. Jangan beri tekanan pada diri sendiri untuk menyelesaikan semuanya sekaligus. Kalau jika ada tugasan yang banyak pada hari itu, jangan membuat sekaligus. Jadi tentukan sasaran. Contohnya apa yang pelajaran yang perlu disiapkan dulu, apa tugasan yang perlu disiapkan dulu. Atau dulu tani buat. Yang kelima, minta maklum balas daripada guru. Ini berguna untuk meningkatkan keyakinan diri. Di sini jika ada masalah ataupun kesukaran apabila membuat sesuatu pelajaran, jadi anak-anak pelajar-pelajar boleh menghubungi guru masing-masing, menghubungi guru masing-masing dan bertanya kepada guru tersebut tentang masalah pelajarannya. Jadinya jangan keep to yourself. Jadinya don't stress yourself. Jadinya tanya pada guru-guru Auda. Yang keenam, pastikan ada ruang untuk berehat sementara. Ini penting bagi menjaga fokus dan tumpuan. Jadinya pastikan setiap pembelajaran itu ada rehat ataupun ada 2 subjek pembelajaran itu, and then rehat sekejap saja. Okay? Around 10 to 15 minutes, itu sudah cukup. Yang ketujuh, kenal pasti kekuatan diri dan gunakannya untuk menyiapkan kerja-kerja pembelajaran. Jadi macam mana mengenal pasti kekuatan diri? Jadinya pelajar-pelajar ada masa yang banyak di sana. Boleh membuat nota-nota kecil, mind mapping, highlight key points dan sebagainya. Jadinya gunakan masa terluang itu dengan membuat yang nota-nota kecil apa tu. Okay? Seterusnya, buat rutin kerja-kerja yang hendak dibuat dalam jadual harian. Jadi, ciri-ciri seorang pelajar yang berjaya adalah pelajar yang bijak menguruskan masanya. Jadinya, buatlah jadual-jadual waktu belajar. Kalau ada sudah buat jadual waktu belajar itu, jadual waktu ulang kaji di rumah, ikuti saja. Okay? Jadinya, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana memotivasikan diri ketika pembelajaran dalam talian. Baik, itu Cikgu Haji ya. Dan mungkin mudah-mudahan ianya apa yang telah pun disampaikan itu bermanfaat dan juga dapat memberikan panduan untuk kita semua, khususnya kepada penuntut-penuntut atau pelajar-pelajar kita, di samping itu kepada ibu bapa dan juga penjaga ya. Berikutnya kita ingin mengetahui apakah peranan talian Kelinga ini. Cikgu, mungkin dapat dijelaskan? Okey, baiklah. Untuk pengetahuan bersama, talian hotline Kelinga mula beroperasi sejak pertengahan tahun 2020 lagi dan diteruskan sampai masa ini. Talian ini bertujuan dalam memberikan khidmat nasihat, konsultasi serta motivasi dalam menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pelajar. Dan ia dibukakan khusus untuk warga sekolah sahaja. Jadi bagaimanakah talian berkenaan dapat membantu warga sekolah khasnya, guru-guru, ibu bapa, penjaga dan juga para pelajar ni, Cikgu? Bagi guru-guru, ibu bapa, penjaga dan pelajar-pelajar yang mengalami masalah dalam pembelajaran, kurang motivasi, tekanan emosi, masalah keluarga ataupun pribadi, mereka boleh terus menghubungi talian Kelinga, yang mana talian ini dikendalikan oleh para pegawai unit kaunseling yang profesional, berkemahiran dan bertauliah dalam bidang bimbingan dan kaunseling yang dapat menangani dan membantu permasalahan mereka itu, insya-Allah. Ya, mungkin Cikgu ya, kalau tidak jadi keberatan, mungkin dapat berkongsi bagaimana cara untuk menghubungi talian ini seperti yang dijelaskan. Baiklah, orang ramai khususnya warga sekolah bolehlah menghubungi kami di talian 741-3059 bermula dari jam 8 hingga 11.30 pagi dan bersambung pada 11 petang jam 2 hingga 4 petang. Talian ini hanya dibukakan pada waktu-waktu persekolahan saja dan ditutup pada cuti-cuti awam. Itu dia antara penjelasan yang telah pun dibawakan. Jadi bagaimana Cikgu cara unit kaunseling memberikan usaha-usaha ini?
dalam memberikan inisiatif ini, unit kaunseling menggunakan saluran media-media sosial iaitu di Instagram uk.moi.brunei, Facebook UK.JSS MOE dan WhatsApp. Jadinya jika pelajar-pelajar yang mempunyai masalah mengenai pembelajaran, kurang motivasi dan kebimbangan, boleh menghubungi terus ke talian Telinga 741-3059 ataupun melalui email unit.counselingjss@moi.gov.pm. Baik, itu dia talian kita, talian yang disediakan sekali lagi kita kongsikan bersama audio iaitu 741 3059 bermula daripada jam 8 pagi hingga 11 pagi cikgu ya. Ya, betul. Dan di sebelah petangnya pula bermula pada jam 2 petang hingga 4 petang. Ya, betul. Baik, itu dia. Baik, untuk akhirnya apa antara saranan dan juga nasihat cikgu kepada orang ramai? Okay. Saran saya pada orang ramai dan pelajar-pelajar khususnya untuk pelajar-pelajar kekal semangat dan bermotivasi ya untuk belajar walaupun belajar secara dalam talian. Ya, pelajar-pelajar perlu kekal positif dalam mengharungi waktu-waktu sukar ini. InsyaAllah pihak sekolah dan guru-guru sedang berusaha sedaya upaya untuk membantu pelajar-pelajar yang disayangi. Yang mudah-mudahan dengan izin Allah dan doa-doa bersama agar negara kita ni dan seluruh dunia dilindungi dari segala wabak dan penyakit dan kembali ke kehidupan yang sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Yang Mulia Cikgu Haji Muhammad Khairul Izam bin Sulaiman, iaitu Pegawai Unit Kaunseling Jabatan Sekolah Kementerian Pendidikan. Sampai kita jumpa lagi cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.